Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfana binti Rasidi daripada kelas PT1S209. Saya telah diberi tugasan persembahan subjek JPPP 1092 oleh pensyarah saya iaitu Puan Siti Fadilah binti Faham dengan tugasan yang bertajuk Huraikan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, kita pergi kepada isi yang terdapat di dalam slide saya iaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, standard kualiti pendidikan Malaysia 2, yang ketiga iaitu pelan pembangunan pendidikan Malaysia, yang keempat, implikasi terhadap guru dan yang kelima, ialah rujukan. Yang pertama, kita pergi kepada pengenalan. Aspirasi merujuk kepada cita-cita, matlamat dan impian yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan, manakala hala tuju merujuk kepada arah dan strategi yang diambil oleh sistem pendidikan untuk mencapai aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan melibatkan tujuan jangka panjang untuk memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kualiti pengajaran dan memastikan setiap individu memiliki akses yang adil dan merata ke pendidikan. Ini melibatkan perancangan kurikulum, peningkatan infrastruktur, pelatihan guru dan inisiatif lain yang membentuk pengalaman pendidikan pelajar. Guru berjiwa pendidik juga perlu memahami hala tuju pendidikan dan memahami perubahan yang terdapat di dalam kurikulum, teknologi dan pendekatan pelajaran untuk memastikan keberkesanan pengajaran. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan akses yang sangat penting bagi mewujudkan rakyat yang merupakan model insan bertaraf kelas pertama dunia dan penting bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti dan tersusun. Seterusnya yang kedua iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPMG 2. SKPMJ 2 ada 5 standard. Yang pertama iaitu kepimpinan. Kepimpinan penting di mana guru dan murid perlu mempunyai disiplin diri, tanggungjawab dan integriti dalam proses pembelajaran. Yang kedua iaitu pengurusan organisasi di mana untuk memastikan sekolah beroperasi dengan cekap dan efektif. Ini termasuk pengurusan sumber, prasarana dan proses operasi harian. Yang ketiga iaitu pengurusan kokurikulum. Pengurusan kokurikulum bagi merancang dan melaksanakan kokurikulum yang relevan dan sesuai dengan keperluan pelajar. Pengurusan kokurikulum juga melibatkan penilaian dan pemantauan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran pemudahcaraan iaitu PDPC. Pembelajaran pemudahcaraan guru berperanan sebagai fasilitator pembelajaran, menggalakkan interaksi aktif murid dan memberikan bimbingan. Yang kelima iaitu kemenjadian murid di mana kemenjadian murid bagi memastikan murid berkembang secara holistik termasuk aspek rohani, etika dan kerohanian. Kita pergi lebih terperinci kepada standard 4 iaitu peranan guru dalam PDPC. Guru sebagai perancang di mana guru perlulah memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan PDPC. Guru juga berperanan sebagai pengawal untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Seterusnya, guru juga merupakan pembimbing bagi membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Selain itu, guru juga merupakan pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Guru juga merupakan penilai bagi murid untuk mengesan tahap penguasaan murid. Akhir sekali, guru juga sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Saya yakin pasti ramai yang tertanya apakah kaitan aspek di dalam standard 4 iaitu peranan guru dalam PDPC dengan standard 5 iaitu kemenjadian murid. Di sini saya dapat jelaskan bahawa peranan guru dalam PDPC dapat melahirkan kemenjadian murid yang berkemahiran dari segi kemahiran berfikir aras tinggi, berhemah dan berkomunikasi dengan baik dan dapat mempengaruhi perkembangan murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.
Peranan guru dalam PDPC juga dapat membentuk minat murid dan mengubah persepsi murid terhadap sesuatu mata pelajaran di samping dapat memupuk sasiah diri murid dan dapat melahirkan insan yang dinamik dan berkualiti bagi dunia dan akhirat. Yang terakhir, guru juga berperanan mendorong murid untuk bergiat aktif dalam kokurikulum sehingga peringkat antarabangsa dalam masa yang sama dapat seimbangkan akademik dan kokurikulum. Tajuk yang seterusnya iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Terdapat 3 gelombang di dalam PPPM di mana gelombang yang pertama pada tahun 2013 hingga 2015 yang bertujuan untuk membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya data mata pelajaran teras seperti matematik, bahasa Melayu, sains dan bahasa Inggeris. Gelombang 2 pula pada tahun 2016 hingga 2020 untuk menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk menggugurkan profesion keguruan. Gelombang seterusnya iaitu gelombang 3 yang digunakan masa kini bermula tahun 2021 hingga 2025 bagi menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri. Seterusnya, kita pergi kepada aspirasi sistem pendidikan negara yang terbahagi kepada 5. Yang pertama iaitu akses. Akses dapat memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang, kawasan geografi atau status sosioekonomi. Hal ini melibatkan penyediaan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang 2020. Yang kedua iaitu kualiti. Kualiti dapat menekankan pada pembangunan kurikulum yang relevan, penggunaan kaedah pengajaran yang efektif dan peningkatan kemahiran guru. Kualiti pendidikan dapat memastikan pelajaran yang bermakna dan relevan dengan sistem pendidikan yang setanding dengan antarabangsa. Yang ketiga iaitu equity. Equity dapat memastikan kesaksamaan peluang pendidikan untuk semua individu tanpa mengira faktor jantina, etnik atau kecacatan. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan murid luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Equity berusaha menghapuskan jurang dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Yang keempat iaitu perpaduan. Perpaduan dapat membina persefahaman dan toleransi antara pelbagai kumpulan etnik, budaya dan agama. Pendidikan perpaduan membentuk warga negara yang menghormati kepelbagaian dan bekerjasama untuk kebaikan bersama. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang untuk kebaikan bersama, peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Yang kelima, yang terakhir iaitu kecekapan. Kecekapan dapat menggalakkan pencapaian tinggi dalam pembelajaran dan pengajaran. Aspirasi ini melibatkan peningkatan prestasi pelajar, peningkatan profesionalisme guru dan inovasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Kita pergi kepada seterusnya iaitu aspirasi murid. Aspirasi murid pula terbahagi kepada 6. Yang pertama iaitu pengetahuan. Murid perlu berpengetahuan dalam subjek teras dan bidang lain bagi melahirkan murid yang serba boleh dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian seperti seni muzik, sukan dan sebagainya. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan bagi membolehkan mereka memupuk nilai ini untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Berfikir merupakan proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana.
Pemikiran yang kreatif dan inovatif iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baru dan dapat mencipta atau pengetahuan baru amat diperlukan jika mahu bersaing di peringkat global. Kemahiran berfikir, khususnya pemikiran aras tinggi, amat diperlukan untuk diintegrasikan dan diterapkan dalam usaha memahami sesuatu maklumat yang akan digunakan bagi pencetusan idea. Yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin, kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian. Usaha membina pemimpin yang berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Seorang pemimpin perlulah mempunyai aspek keusahawanan, berdaya tahan kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi bagi memupuk sifat pemimpin yang cemerlang dan berkesan. Seterusnya, yang keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Keadaan dan senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang sudah berubah kerana penguasaan dalam bidang sains dan teknologi akan menentukan survival sesuatu bangsa. Seterusnya, etika dan kerohanian. Dengan etika dan kerohanian, murid dapat menghadapi cabaran abad ke-21 dan dapat menjadikan ilmu dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul. Malah, individu menjadi lebih manusiawi. Asas ini akan dapat membentuk watak dan sasiah murid yang berilmu supaya memiliki kualiti amanah dan amal yang tinggi. Memupukan sifat ini penting bagi persiapan cabaran masa hadapan agar mereka boleh menghadapi konflik secara harmoni, bijak dan berpegang kepada prinsip. Seterusnya yang keenam iaitu identiti nasional. Identiti nasional adalah berkait rapat dengan asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur. Murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur menerima dan menghormati orang lain serta mempunyai semangat kekitaan. Setiap murid mesti bangga menjadi rakyat Malaysia dan memahami sejarah Malaysia. Tambahan lagi, PPM juga mempunyai 11 anjakan. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti taraf pendidikan antarabangsa. Kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam pendidikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga digalakkan mereka mempelajari bahasa tambahan. Ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai murni. Keempat, mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Akhir sekali, yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung. Saya pasti timbul juga persoalan di mana adakah PPM mencapai hasrat negara seperti yang telah dirancang. Sebenarnya, persoalan ini agak sukar untuk dijawab secara pasti kerana ianya melibatkan banyak faktor yang perlu dinilai. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat dilihat seperti peningkatan guru, pengetua dan sekolah, peningkatan prestasi murid dalam ujian antarabangsa, peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti dan peningkatan penghayatan nilai-nilai murni. Terdapat juga beberapa cabaran dan kelemahan yang perlu diperbaiki seperti ketidakseimbangan antara murid bandar dan luar bandar, kekurangan sumber dan kemudahan, kesan pandemik COVID-19 dan keperluan abad 21.
Pada pendapat saya, PPM masih lagi dalam proses untuk mencapai hasrat yang telah dirancang dan belum mencapai tahap yang optimum. Saya berharap semua pihak yang terlibat dapat berusaha memastikan PPM dapat membawa sistem pendidikan Malaysia ke tahap yang lebih baik. Mungkin ada juga persoalan yang timbul mengenai kaitan antara SKPMG2 dengan PPM. Kaitan antara kedua-duanya ialah holistik dan bersepadu, di mana SKPMG2 membolehkan penilaian sekolah menjadi lebih holistik dengan menggabungkan pelbagai instrumen penilaian sedia ada dalam kementerian. Ini membantu bagi memastikan bahawa penilaian tidak hanya tertumpu pada aspek tertentu tetapi merangkumi keseluruhan pengalaman pendidikan. Selain itu, peningkatan prestasi sekolah. Melalui SKPMG2, pentadbiran sekolah dapat menjalankan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan prestasi sekolah. Ini selaras dengan matlamat PPPM untuk mencapai tahap prestasi yang lebih baik dalam pendidikan. Seterusnya, penyesuaian dengan perkembangan semasa di mana SKPMG2 akan memastikan bahawa instrumen penilaian sekolah sentiasa relevan dengan perkembangan pendidikan semasa. Ini sejajar dengan falsafah pendidikan yang menekankan keperluan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Kita pergi pula kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Kesan kepada guru berjiwa pendidik juga ada 5, iaitu yang pertama, meningkatkan kreativiti dan strategi pengajaran. Guru boleh menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC seperti mengajar sambil bermain, sambil bernyanyi atau bergaya. Hal ini, guru juga dapat belajar dan mengajar dengan mudah dan gembira. Guru juga dapat memberikan tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang dan bertindak dengan penuh tanggungjawab. Yang kedua iaitu guru juga dapat menjadi pembimbing dan model. Hal ini kerana guru berperanan sebagai mentor dalam program mentor-mentee untuk membimbing pelajar. Oleh itu, guru perlu menunjukkan sifat sasiah akhlak yang murni supaya murid dapat menjadikan guru sebagai contoh yang baik. Contohnya seperti membantu pelajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab dalam bilik darjah seperti menolong mengecat kelas, menyapu sampah dan sebagainya. Yang ketiga iaitu guru perlulah mempunyai wawasan mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Yang keempat iaitu guru dapat meningkatkan kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal membantu guru berinteraksi dengan pelajar secara efektif dan memahami emosi mereka dengan tidak bercakap perkataan atau nada yang kasar, sebaliknya mampu menenangkan pelajar. Guru harus bijak menggunakan komunikasi yang sesuai dan menarik di dalam kelas supaya murid tertarik ingin mengetahui subjek tersebut dengan lebih mendalam dan tidak mengantuk di dalam kelas. Yang kelima iaitu kemahiran teknologi. Kerana dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah seperti bermain kuisis untuk menjawab soalan setiap kali pembelajaran selesai. Yang terakhir iaitu rujukan. Rujukan ini saya perolehi daripada buku pengantar pengajian pendidikan dan laman-laman sesawang. Itu sahaja persembahan daripada saya. Sekian, terima kasih.